kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, kalau boleh antum buka je video supaya mak senang nak panggil orang biar je. Tak payah malu-malu. Tengoklah nanti jumpa minggu depan. Pula. Tak boleh. Dah buka. Tadi buka dah pula. Mak, Ana nak yang digital punya tu Ana tak save lah. Buku teks tu. Nanti orang macam. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk apa ni? Bab 4. Semua nampak tak apa Mama tunjuk ni? Nampak. Nampak apa dekat Nampak skrin? untung, nisbah asas, kecairan. Nampak ketarasan, cairan. 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 Betul. Untung. Dah. Alright. Good. Okay. Kita dah masuk dah sebelum ni kan. Tapi macam Mama tak rasa lah. Mama tak rasa lah. Faham kan sebelum ni. Okay. Secara ni Mama nak buat tu. Bagi yang tak ada buku, okay ni Mama ada sediakan buku. Okay, kita akan tengok bab 4 penyata kewangan. Okay. Syed Mirza. Penyata kewangan ada berapa? Jenis. Ada 3 Mak Mah. Allah, bagusnya. Apa dia? Pendapatan, aliran tunai, kira-kira, kunci kira-kira. Penyata pendapatan. Penyata pendapatan pertama. Lagi? Penyata aliran tunai. Okey. Penyata pendapatan ni dia nak tengok apa? Dia nak tengok akaun untung rugi. Akaun untung rugi, betul. Last sekali mesti ada untung. Untung. Untung atau rugi. Okey, ni basic. Sebab Uzi hari tu tak ada kelas kan? Okey. Penyata aliran tunai. Aliran tunai tu nak tengok apa tu? Nak tengok dana. Nak tengok duit tu pergi mana, masuk mana semua. Duit. Keluar masuk duit. Ni senang Mama buat yang simple punya. Mama baru beli kot pen ni. Gempak tu. Okay. Lawa tu Mak. Lawa Mak. Saja je buat colour-colour. Okay, tapi bukan LGBT lah kan? Colour pelangi. Adalah sikit LGBT sini tak ada. Astagfirullahaladzim. Okay, yang seterusnya, nombor 3. Nombor 3 apa tadi? Syed Mirza? Apa dia? Kunci kira-kira. Kunci kira-kira. Kunci kira-kira ni nak tengok apa pun ada apa dalam tu. Kunci kira-kira. Nak tengok aset. Yes, aset dan? Aset dan liability. Liability. Syed kau nak muka apa Syed? 99. Okay, bagus. Ni secara overall kita buat penyata kewangan biasanya orang-orang bisnes. Bukan biasanya dan wajib sebenarnya orang-orang bisnes yang ada bisnes besar yang dia daftar dekat SSM, dia akan kena sediakan 3 jenis penyata ni. Okay. Apa sebab kena sediakan penyata ni? Ni antara sebab dia, yang ni muka surat 109. Okay, sebab kita nak ukur prestasi per bulan. Okay, nak ramal, macam nak rancang strategi nak buat apa lepas tu. Okay, yang ni Mama tak nak go through sangat. Hari ni Mama nak buat kira-kira, okay. Lepas tu nak meningkatkan jumlah keuntungan. Okay. Yang tu dalam kunci kira-kira pula secara mudahnya macam mana dia nak balancekan aset dan liability dia. Okay. Untuk tahu apa yang orang kadang-kadang kan orang buat bisnes dia ada pelabur. Tahu tak apa maksud pelabur? Pelabur duit.
Laba Yang duit. melaburkan duit. Kalau orang bisnes tu untung, orang tu akan dapat duit kan? Betul. Yes, dia dapat commission. Pelabur nak tengok lah ada berapa tanggungan dan hutang kan. Dia nak tengok macam mana aset semasa ni diuruskan. Okay? Yang ni seterusnya nak tafsir ni penyata. Nak tafsir penyata kewangan 4.5. Mak Mak nak fokus yang ni kat sini. Mak Mak nak antum faham betul-betul. Okay? Mak Mak tanya biar Mak Mak tanya senang antum untuk jawab. Biar nampak secara jelas, Mak Mak akan buat macam ni. Okay? 4.5. Nisbah asas ni 4.5 punya subtopik. Okay. Dia ada secara ringkasnya dia terbahagi kepada 3. Dia nak tengok untung, nak tengok cairan, nak tengok kecekapan. Okay? Kalau untung, siapa? Okay, Abid. Untung. Pertama sekali ada untung. Apa analisis nisbah untung yang pertama? Kamera sekali, babe, kamera. Kamera, babe, kamera. Ada buka lah. Dah buka. Dah buka dah. Buka dah. Apa Apa dia? Nisbah asas dia. Kenapa macam peratusan margin untung kasar tu? peratusan margin Untung kasar. untung kasar. Okey. Sekarang okey, cuba mute sikit. Abid rasa macam double pula. Okey. Kenapa nak pakai nisbah asas? Kenapa orang bisnes, orang perniagaan dia nak pakai nisbah asas ni? Sebab apa? Sebab kat sini kalau tajuk dia adalah mentafsir penyata kewangan, ya, menggunakan nisbah asas. Dia nak tafsir. Macam mana dia nak interpret dalam bahasa Melayu apa tak ingat lah. Interpret macam menunjukkan lah. Yes. Dia nak menggambarkan. Dia nak interpret. Biasa kalau kita tengok penyata ni semua dalam bentuk nombor, betul? Semua penyata ni semua bentuk nombor. Bila dia bentuk nombor, kadang-kadang orang tak faham apa maksud dia. Jadi macam mana nak fahamkan orang adalah dia interpret dalam nisbah asas. Okey, biasa digunakan adalah menggunakan nisbah asas. Dan nisbah asas ni ada 3 jenis juga. Ada untung, ada kecairan. Nak tengok untung dia, nak tengok kecairan. Kecairan ni kecairan aset, nanti kita tengok lagi. Sebab sebelum ni Mak Mak dah terang tapi ni Mak Mak buat secara termindah. Okey, pertama sekali untung ada peratus margin untung kasar. Yang kedua, Adlan. Peratus apa? Ini buku surat berapa ni? Surat 111. 111. Okey. Peratusan margin untung bersih. Peratusan margin untung bersih. Peratusan margin untung bersih. Okey, seterusnya Naufal. Peratusan apa? Jangan tap Nova. Dia tak tulis sebab Mama tak nampak nanti. Kena sebut. Dengar suara. Peratusan untuk tegukan. Dan terakhir sekali, apa dia Naufal yang terakhir? Peratusan pulangan atas modal. Peratusan pulangan atas modal. Okey. Kalau kita perhatikan, kalau kat untung ni dia banyak sikit dia punya pembahagian dia. Okey. Kecekapan. Okey, kecekapan. Kecairan dulu. Kecairan ni dia ada satu je. Okey, kalau antum tengok kat situ, dia ada satu je. Sebab apa? Dia nak tengok aset semasa. Okey?
aset semasa. Keluar masuk duit tunai. Semua tu satu je, itu ada nisbah semasa je kat sini. Ada nisbah semasa. Ini senang sikit. Okey. Kecekapan. Kecekapan dia ada dua. Okey. Apa dia? Nazmin, apa dia? Tengok kecekapan. Apa dia? Nazmin ada tak? Pusingan ganti stok. Pusingan. Jawab lah tengok Telegram tadi. Mana? Pusing ganti stok. Betul lah pusing ganti stok dengan pusing ganti aset. Ya. Okey, thank you. Pusingan pula. Pusing ganti stok dengan Pusing ganti aset. Ganti aset. Okey. Sebenarnya dalam banyak-banyak tu sebenarnya yang kita belajar ini je lah sebenarnya. Okey. Ada ni. Dia punya ni. So antum janganlah rasa macam banyak sangat. Kita tengok ni, rupanya yang banyak ni dekat untung. Mungkin nak analisis untung ada banyak tempat kita nak tahu macam mana nak untung tu. Cairan ni sebab apa ada satu je? Sebab dia nak tengok aset semasa. Dengan liability semasa. Kecekapan ada dua je. Macam mana dia uruskan stok, macam mana dia uruskan aset. Okey, boleh semua? Boleh. Uzair boleh jelas tak? Memang bagi tahu ni. Nanti Jelas. Start dululah kan. Yang ingin mengusul mana tadi tu? Okey, sekarang ni bagi ni sebenarnya tak mau buat ni sebab nanti kejap lagi kita nak buat. Ada masa. Jangan risau, masa kita banyak. Ya? Okey. Okey, macam mana nak tengok margin untung kasar? Kejap. Sebelum tu kan Mama tengok siapa? Banat. Siapa je yang ada ni? Sofia seorang ni Sofia yang lain ni Sofia. Macam biasa lah Mak. Cik pada tadi tak join. Dari bulan lepas kan Sofia kan sedih Mak Nima. Macam mana Mak nak contact dia? Kat Insta boleh Tengok Insta macam tu Tadi ada panat ramai ke? Tak, Nazmin tahu lah semua orang tak? Tahu. Tak Nazmin cakap tadi kot. Tadi? Masuk dah? Tadi dah masuk? Tak, mana dia cakap tadi dah masuk. Tadi kelas saya ada je budak-budak perniagaan panat. Siapa? Syafika. Okey, tak apa. Tengah jaga kedai. Jaga kedai. Ayuni pun jaga kedai. Betul. Cik kedai. Okey. Kita pergi fokus dekat nisbah untung. Okey, nisbah untung ni. Dia nak untung. Okey, untung kau berapa? 20. Macam tu. Nak kadar pulangan. Berapa ahli perniagaan akan dapat daripada syarikat dia. Kadar pulangan nak tengok. Okey. Kita tengok macam mana nak define peratus margin untung kasar. Kalau nampak je untung kasar kat sini kan, of course dia guna untung kasar lah juga, betul tak? Ikut logik sikit. Homer ni kadang-kadang buat soalan bela habis. Kalau untung kasar mesti ada untung untung siapa je ni? Faham. Kesian penat Mama nak padam lagi. Entah. Tapi best lah pakai ni. Untung kasar bahagi dengan jualan bersih. Mama nak tunjuk macam mana dia boleh jadi macam sama Okey, kalau untung bersih. Untung bersih mestilah pakai apa? Untung bersih. Pakai untung bersih. Logik babe. Logik. Untung bersih.
Kadang-kadang susah kan nak hafal kan. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan logik kita, kita akan lebih berfikir dengan betul. Jualan bersih. Tengok. Kalau untung tokokan. Tokokan ni dia tak ada kena-mengena dengan tokok-tokok ni. Tapi dia ada untung kasar juga. Tapi bahagi dengan apa? Bahagikan dengan? Untung bersih ke? Kos jualan. Kos jualan. Mama nak tengok persamaan dia comparison dia. Okey. Pulangan atas modal. Kat sini dah nampak modal kan. Nampak tak modal ni? Modal. Of course lah dia ada modal. Modal awal. Untung bersih. Bahagi dengan modal awal. Nampak tak? Dia main kat situ je. Kalau antum perasan, dia main kat situ je. Kalau ni untuk untung kasar, margin untung kasar, nampak dia pakai untung kasar. Kan? Apa pasal Mak Imah punya ni tak berapa ni. Tengok dia pakai untung kasar. Kalau mana lagi yang pakai untung kasar? Tokokan. Sama kan? Okey. Untung kasar. Margin untung kasar dan peratusan untung tokokan menggunakan untung kasar. Kalau jualan bersih. Okey. Jualan bersih, kalau antum perasan, dia gunakan untuk kira apa? Margin. Untuk kira margin. Kalau kira margin mesti pakai jualan bersih. Okey. Muhsin ada kat situ? Okey. Sekarang ni kalau untung bersih, kalau antum perasan tengok untung bersih, dia guna untuk untung bersih dan pulangan atas modal. Atas ni untung kasar, untung bersih, untung kasar, untung bersih. Untuk untung. Okey. Yang beza dia ada kat sini, ada kos jualan dan juga apa tu? Kos jualan dan modal awal. Tu beza dia. Okey. Jadi antum jangan risau apabila soalan dia memberikan antum penyata, contoh penyata. Mana contoh penyata? Nanti dia bagi penyata kan? Kejap. Penyata muka surat berapa? Penyata kewangan muka surat berapa tu? Atas sekali semua ada ke? Macam Ada. Mak Amah kurang sihat ke apa? Kurang sikit kurang sihat ni. Sekejap sabar. Nazmin tanya Mak Amah kirang sihat ke? Kirang? Kirang sihat ke Mak Limah? Sabar abang aku. Okey, antum tengok ni. Ini muka surat 100. Okey. Muka surat 100. Dan dia menggunakan untuk cari untung. Antum akan tengok jualan bersih. Semua dekat sini. Ni jualan bersih. Dia guna apa tadi? Jualan bersih. Dia guna kos jualan. Betul? Dia guna untung kasar. Lagi dia guna apa lagi? Untung bersih. Modal awal. Modal awal je tak ada kat sini. Modal awal kena cari kat mana? Kena cari dekat kunci kira-kira. Itu jangan risau. Okay, antum kena ingat. Kalau dia nak kira tentang untung, maksudnya dia nak kira. Tadi Mak Mah tersalah ni. Dia nak untung, maksudnya tengok
Penyata pendapatan ya semua anak-anak. Penyata pendapatan. Sekarang nampak tak? Nampak tak dia punya apa? Persamaan dia kat sini. Nampak tak? Lepas ni dia nak tengok penyata pendapatan. Okey. Okey, kalau tengok kecairan, nisbah kecairan. Okey, sebelum tu ada apa-apa nak tanya tak tentang nisbah untung ni? Analisis nisbah untung. Ada apa-apa nak tanya? Diam je. Ya. Ada. Bagi untung kasar dengan untung bersih tu dia punya tu sama juga apa? Dia punya cara dia tu. Sama cara dia bahagi jualan bersih, cuma yang ke atas. Kalau untung kasar pakai untung kasar. Kalau untung bersih pakai untung bersih. Itu je. Kat mana ada dia? Dia ada dekat dalam penyata pendapatan. Kita kena tengok, tengok betul-betul. Untung kasar kat mana? Untung kasar kat atas, untung bersih yang last kali. Okey, itu je. Okey. Apa? Kena hafal. Yes, kena hafal. Tapi bila kita dah faham, hafal tu dah tak ada masalah dah. Kan? Kalau maju untung kasar, kalau kita dah faham konsep. Kalau nak cari margin, mesti bahagi dengan jualan bersih. Kita dah faham konsep benda tu, kita dah boleh ingat. Cumanya kalau kita tak faham konsep, nanti kita akan apply. Nanti kita buat latihan sikit okey. Berdasarkan yang ni je kita gunakan benda ni. Kita tak payah analisa lagi, kita kira dulu. Okey. Baiklah, kecairan pula. Kita nama siapa yang tidak disebut lagi ya? Rahman. Apa dia nisbah kecairan? Terima. Ya, macam mana nak kira nisbah kecairan? Bagaimana keadaan pantai timur tu? Tak, kipas ni kuat sangat. Tolak tinggi pagi tepi dulu. Cakap. Agak ribut Okey. sikit. Okey. Okey dah. Okey dah. Macam mana apa dia punya cara kira dia, nisbah dia? Aset semasa bahagi dengan liability semasa. Aset semasa bahagi dengan Liability semasa. liability semasa. Okey. Aset apa aset? Aset apa maksud dia? Aset. Aset apa? Barang syarikat tu. Yes. Benda yang kepunyaan kita. Okey, kepunyaan syarikat. Okey, kepunyaan syarikat. Okey. Aset. Antum ada harta antum? Itu aset. Rumah apa lagi? Aset biasa, kereta. Antum ada yang antum beli sendiri. Apa yang antum beli sendiri? Antum beli buku. Buku tu aset. Antum punya aset. Kepunyaan syarikat. Okey, kepunyaan syarikat. Okey. Kalau liability. Liability apa dia? Liability. Hutang kata dia. Hutang. Betul. Hutang syarikat. Antum bila dengar je kan kalau ada orang kata janganlah kita menjadi liability kepada masyarakat. Maksudnya kita ni jangan jadi hutang lah kan. Benda beban. Okey, hutang ataupun beban syarikat. Ya, ni beban. Beban syarikat. Jadilah aset. Aset syarikat berharga. Kalau hutang atau beban kita tak nak kan, kalau boleh kita nak habiskan, bayar. Okey. Kalau antum perasan aset semasa dan liability semasa, kita boleh tengok kat mana? Ni nampak ni anak-anak semua. Kita boleh tengok dekat
kunci kira-kira. Nampak kat sini ada aset? Ni aset. Tapi untuk liability semasa, nisbah semasa hanya menggunakan aset semasa dan juga liability semasa. Sebab apa? Sebab nama dia semasa. Sebab dia nak tengok kemampuan aset untuk tanggung liability. Okey. Semasa ni kalau sebelum ni siapa yang ingat? Nak suruh siapa lagi Siapa lagi Mama tak sebut lagi nama dia ni. Mocin. Okay, Mohsin. Apakah beza semasa dan bukan semasa? Mama bagilah tunjuk kat sini kan. Kadang kita pula lupa. Kenapa? Okay. Dia tak pakai ni, dia tak pakai aset bukan semasa. Dia tak pakai. Dia pakai liability semasa dan aset semasa saja. Mama tak tunjuk dia punya ni. Dia punya apa? Slide tu Mama tak ada pun. Kenapa tak ada slide? Allahu Akbar. Tak ada? Ada lah. Ada ke tak ada? Sekejap. Ada. Tiba-tiba anda punya hilang kan? Hilang Hilang dari ladang. Dan memang nama terbaik. Terbaik dari ladang boy. Sabar. Dan hilang tu. Ya Mohsin? Dia tersebut nama dia terus Hilang macam tu je. Apa? Orang baru dia apa dia? Masa. Semasa ni apa? Kenapa dia panggil semasa? Dia semasa ni yang kalau anda faham semasa ni yang terkini. Yang terkini atau lebih tepat lagi yang terkini atau lebih ada lagi perkataan yang lebih tepat selain daripada dia masih ya cerita tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam tak tahu susah nak explain. Mungkin satu pasang kita macam. pakai ayat kita lah, pakai ayat kita. Tak payah pakai ayat buku. Apa yang kita faham. Yang macam liability semasa ni apa hutang kita sekarang macam tu kan? Hutang sekarang. Salah je. Pinjaman jangka masa. Pendek, yes. Okey. Ni. Rahman. Jangka masa pendek. Ya. Tak slide anda tak settle je Mama. Itu. Hilang ni. Dia jangka masa pendek. Hutang-hutang yang pendek-pendek. Contoh hutang pendek-pendek, hutang apa? Jangka masa pendek. Boleh bayar macam dan tu dia boleh bayar. Hutang contoh apa? Jangan kau makan. Macam kita nak Cik kata duit. Cik kata duit. Duit. Ada ke Hutang duit. Betul. Yelah, boleh lah. Kalau yang contoh panjang, jangka masa panjang macam kita. yes, pinjaman rumah, pinjaman kredit. Kalau hutang pendek ni maksudnya ada pembeli daripada syarikat tu, pembeli tu nak berhutang. Okey? Bayar, dia dapat invoice saja, dia tak bayar lagi. Dalam 200, dia beli RM200. Benda tu adalah jangka masa pendek. Dia tak akan letak 10 tahun baru bayar RM200. Ada ke? Tak ada kan? Dia mesti akan bayar dalam tempoh yang sekejap. Okey? Itu maksud dia. Misalnya orang yang membeli barang daripada kita tapi dia tak bayar on time. On time. Dan kita nak tengok kecairan. Nama pun kecairan. Sebab itulah dia nama dia kecairan. Kecairan ni senang. Senang keluar, senang masuk. Okey, itu maksud dia. Okey, faham ya semua? Yang ni kita jumpa kat mana tadi? Kat mana tadi kita jumpa tadi? Kat dalam penyata apa? Kunci kira-kira. Kira-kira. Okay, done. Done for that. Okay.
Kecekapan. Okey, kita pergi itu saja untuk hari ni. Okey semua. Okey. Apa lagi kita tunggu adalah kita akan pergi ke soalan. Soalan seterusnya. Antum buka soalan esei antum. Okey? Mak pilih soalan esei. Kita ambil dalam buku ni je dulu. Boleh? Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Muka surat 127. Uzi nampak tak Uzi? Nampak. Nampak kan? Okey. Soalan esei yang pertama ni, antum tengok soalan ni biasa dalam exam dalam exam biasa soalan macam ni. Okey. Antum perhatikan ini pertama sekali macam mana kita nak tengok, kita kena tengok ni apa benda ni, kunci kira. Okey, kat sini dia ada R, ada S, ada U, ada V, ada T. Dia suruh kenal pasti apa butiran dekat R, S, T, U, V tu. Agak-agak boleh jawab tak kalau dapat soalan macam ni? R tu apa? Okey, Uzi. Gravity. Kita seorang-seorang tak payah ramai-ramai seorang kan? Tengok exam pun seorang kan? Okey. Alright. Okey. R tu apa? Siapa Tadi panggil siapa? Tak ingat Aset bukan semasa. Mama panggil Musin ni? Ni aset bukan semasa, betul? Kereta kan? Senang je nak dapat markah ni. Tak ada masalah. Kenderaan. Sebab nampak tu kenderaan. Confirm aset bukan semasa. Kalau S? Aset semasa. Betul ke? Ya, betul Nazmin. Ni aset semasa. Betul. Okey. Nampak? Antum kena, kalau boleh kena ingat ni. Aset semasa ni apa dia punya senarai dia? Stok akhir. Hutang, bank tunai. Penghutang tu yang macam tadi lah. Orang beli barang kat kita, lepas tu dia tak bayar lagi kan. Dia bayar nanti. 2-3 hari baru dia bayar atau seminggu macam tu dekat invoice dia tulis. Okay, U apa U? Equity pemilik. Oh, pandai. Untung tokokan. Okay. Equity pemilik. Betul ke? Equity pemilik? Betul ke tu? Betul. Mau tanya T ke U Mau tanya U kan? U. Untung tokokan. Untung tokokan. Ya Allah. Equity pemilik. Equity. Okey. Ini equity sebenarnya ni equity. Kalau tu nak tahu equity ni apa? Equity mesti ada modal. Tadi time nak tengok untung tokokan. Nanti perasan tak untung tokokan ke? Untung tokokan. Pulangan atas modal. Yes, pulangan atas modal. Hanya satu saja dia kata nak modal awal, betul? Kat sini kita nak carinya modal awal tadi kalau kita nak kira. Ini dalam kunci kira-kira. Yang lain semua dalam penyata pendapatan. Modal awal tambah untung mesin, tolak ambilan, dapat modal akhir. Ini adalah equity. Okey, kalau V ni apa? Tengok pinjaman bank. Ini semasa. Liability bukan semasa. Yes, liability bukan semasa. Kita kena fikir kalau pinjam bank ni takkanlah 2-3 hari je kan? Takkanlah sebulan 2 bulan. Dia lama. Liability betul ke Mak Mati? Bukan semasa. Syed cakap lah Syed, kontak. Kena dah habis. Tulis apa? Cakap. Dia tambah dengan itu apa? Tengok pemintang. Liability? Bukan semasa. Liability apa? Semasa. Semasa lah adik-adik. Betul lah, semasa saya cakap tadi. Okey. Sekarang ni Mama nak tanya.
Okey, Mak Mat tanya soalan siapa bijak dan pandai, dia boleh jawab. Okey. Siapa nak jawab dulu? Kata, Ana, ada tak? Riza. Ana. Okay, Syed Mirza. Okay. Okay, Syed Mirza. Kirakan nisbah semasa bagi syarikat ni. Syarikat Kasut Baru Enterprise. Berapa nilai yang Intan nak ambil? Kirakan nisbah semasa. Nisbah semasa dia. Nisbah semasa. Nak ambil apa? Di manakah Syed Mirza? Dah hilang? Jawab Mak, anda tengah kira. Tak, pertama ambil nombor je, tak payah kira. Apa dia? Apa bahagi apa? Bagi tahu Mak. Aset semasa bagi liability semasa. Okey, aset semasa. Okey, bahagi dengan Liability semasa. okey, betul. Lepas tu macam mana? Apa nilai dia? Nilai dia berapa? Kalau aset semasa berapa? 85,250. Pandai. Siapa yang tak nampak tu Mak? Yang ni. Ini. 85,250 bahagi dengan? Bagi dengan 10,000. 10,000 je? 10,752. Yes. Macam tu. Cara kira dia. Dia masuk. Pandai. Macam tu. So maksudnya Syed dah ready lah untuk exam Dah boleh buat soalan untuk Syed lah Dia dah tahu nak cari kat mana untuk kira nisbah semasa. Okey. Anton ada kalkulator tak? Cuba kira sikit berapa jawapan dia. 7.923. 7.923. Okey, untuk akan datang Mukadimah kita akan detailkan lagi apa maksud ni 7.923. Sebenarnya maksud dia adalah RM7.923 boleh cover RM1 liability. Maksudnya Berapa ringgit lebih? Maksudnya dia ada RM7.90, dia boleh cover RM1 hutang dia. Maksudnya dia boleh mampu membayar hutang dengan baik. Ini maksud dia. Faham ke tak? Faham tak, Mak? Faham, bagus. Begitulah cerita dia. Okey. Tolong yang 7 23 tu apa? Macam mana dapat 7.293? Bagi. Bahagi. Bahagi liability semasa. Bahagi. Macam mana nak bahagi? Kita tekan kalkulator. Mana kalkulator Malimah, macam mana dapat aset semasa? Macam mana? Okey, dah jumpa. Macam mana? Okey, macam mana? Okey, dah faham Ini kita Dah. Tambahkan semua 69 bla 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 bla. Tambah kita akan dapat nilai. Semua kita letaklah kat dalam ni seperti kata Syed Mirza. Dia punya liability semasa dia ada seorang je piutang dia. So 10,000. Liability semasa dia piutang dia tu. Okey. So Anton dah boleh faham dah macam nak baca benda ni? Cakap cik. Pandai kan. Mak jawapan dia salah, Mak. Pening sikit. Siapa yang kira ni? So jawapan dia berapa? 7.92. Orang percaya. Berapa? 7.92. 7.9. Berapa? 7.928. Ya. Oh ya Allah. Apa benda ni? 7.928. Okey. Amir Danish nama tak sebut dia lagi. Okey. Maksudnya dia RM7.928 boleh cover RM1 liability masa hutang dia.
Okay, sekarang ni kita pergi skip 128 nanti kita buat. Nak suruh kira sikit. Amirul Danish kat mana Amirul? Amirul ada kat situ? Mama lupa nak sebut nama Inta. Sekejap nak. Ya Allah. Earth to Mirul, are you here? Are you here? Mana? Tolong jangan. Ni rakam ni Mirul. Nak bagi kat parents ni. Tiba kelas tolong jangan. Macam mana function? Okay. Bila bapak kau dapat. Okay. Serius lah? Serius. Kita, mana ada benda kita tak serius. Okay, sekarang ni tengok soalan nombor 4. So, perform sikit, nampak sikit anak aku berilmu punya. Okay. Ni ada maklumat. Okay, antum jangan risau antum tengok nombor-nombor biasa kan. Mama perhatikan ada ramai budak fobia. Kalau tengok nombor-nombor dia terus jadi anxiety, dia fobia. Dia takut, dia langsung tak boleh nampak. Terus pakatan dalam kepala. Saya. Terus blank blank. Mama faham tu perasaan tu. Terus blank. Tapi sebab kita tak berapa nak Naufal mau balik ke apa Naufal? Dia terkeluar kat tadi. Keluar Naufal boleh dapat ke tadi? Tak apa. Mama rakam ni. Betul ke Mama rakam? Kan tiba-tiba tak rakam kan? Okay. Harap-harap lah. Rekod. Berikut Okay. Sekarang kita tengok maklumat berikut. Ada syarikat Bakum Berhad. Bakum? Mana? Jual apa ni? Okay. Syarikat Bakum. Jual bakul. Bakul X Telekom. Okay. Kita perhatikan dia ada untung kasar, ada jalan bersih, untung bersih kau jualan dengan modal. Okay. Berdasarkan data, okay, bila kita dah faham apa tadi, nisbah-nisbah tadi, dan bila kita jumpa soalan macam ni, kita tak ada masalah sebenarnya. Okay, berdasarkan data syarikat Bakum Berhad di atas, Mirul ni share tadi? Ya, Mirul, ready Betul. Betul ya, betul. Okay, tengok tu pun dah steady dah. Terangkan jenis peratusan berasaskan analisis nisbah untung. Nisbah untung. Terangkan kat sini kita kena beritahu apa bahagi apa. Okey? Boleh juga terangkan. Mak nak antum tengok nisbah 4 jenis. Tadi pun kita dah belajar. Yang mana yang ada 4 jenis? Untung kan? So apa jawapan dia? Ada apa? Tak payah tengok dah tempat lain. Boleh ingat tadi Amirul Danish. Siapa dia? Yang pertama. Kata apa? Peratusan. Peratusan. Kalau dalam ejen tulislah betul-betul margin. Margin apa? Margin untung kasar. Tu macam orang lain je tu. Z. Untung kasar. Salah. Sorry. Betul Tapi salah lah. Salah lah orangnya. Margin. Amirul mana Amirul? Mirul saya diam Mirul. Mirul tutup mic. Jangan bagi mama. Dia kata jap tadi. Kejap benda ya Allah. Aku betul. Apa dia? Margin untung. Untung apa? Untung bersih. Bersih. Tak Mirul tak apa Mirul. Alamak tak sempat. Hello. Lagi apa? Tokokan. Ajar Mirul diam. Tukarkan tu. Untung tokok. Tokok macam tu. Tokokan. 4. Apa dia? Pulangan atas modal. Peratusan. Yang ni Amirul dah jawab. Yes. Pulangan atas modal. Terangkan kita kena bagi tahulah ni apa bahagi apa Margin untuk kasar tadi. Apa bahagi apa? Apa bahagi apa?
Untung bersih bagi jualan bersih. Untung kasar. Untung kasar bagi dengan jualan bersih. Untung kasar. Sorry. Untung kat tu mama kata Si Reza. kita. Logik Min. Untung kasar bagi. Kena ingat bawah ni je kena hafal kan? Jualan bersih. Jualan bersih. Bawah ni je kena hafal. Tak payah Jualan hafal bersih kat mana? untung bersih. Ni untung bersih. Sebab dia margin untung bersih. Bahagi dengan? Ingat kalau jualan bersih. Jualan bersih, untung bersih. Jualan bersih. Ingat. Kalau margin je mesti bahagi dia mesti jualan bersih. Bersih. Bukan bersih ni, bersih. Okey, untung tokokan. Untung pakai untung apa? Untung kasar bagi kos jualan. Untung Cepat bye. bagi kos jualan. Bukan biasa-biasa. Uzi. Yang ni hafal sikit. Yang ni kalau modal kita tahu dia modal tapi atas dia mesti Untung bersih. Untung. Bersih. bagi dengan Modal awal. modal awal. Okey, setakat ni boleh? Faham tak ni? Nak jawab soalan ni. Okey. Faham. Dekat ni baru dia suruh kira kan. Bila soalan kata kira kan. Kita nak orang-orang terpilih ya. Orang-orang terpilih. Okay. Dia nak 2016 dan juga 2017. Okey. Kalau antum perasan dekat atas ni, tengok dia ada 2016 dengan 2017 kan? Allah. Okey. Tak nampak memang. Kejap. Sabar. Mak. Okey. Bersabar. Tergerakkan pula. Okey. Kalau antum tengok kat sini, dia 2016 dengan 2017, betul? So untuk kalau kita nak buat bagi kemas, biasanya mak galakkan antum buat jadual lah nanti Kat sini 2016, sini 2017. Okey, boleh? Dia suruh kirakan 4 peratusan nisbah untung. So dia suruh kirakan yang benda kat atas ni lah. Margin untung kasar dia apa? So senang nak buat, mari sini kita buat. Sekarang pukul apa sebenarnya? Macam dah lama je ni. Dah habis masa ke? Belum lagi 7 minit Lagi tu. Belum lagi sempat kan. Boleh. Sempat. Okey. Macam ni cara dia. Kalau antum nak buat next class buat sendiri nanti. Okey. Okey, buat besar sikit. Okey, besar sikit. Pakai pembaris nanti. Besarkan sikit. Lepas tu yang ni kena tulis kat sini ni analisis. Ni analisis nisbah untung. Nisbah untung. Yang ni 2016, 2017. Analisis nisbah untung yang pertama, peratusan margin untung kasar. Margin untung kasar. So kalau 2016 macam nak kira? Cuba tengok kat atas ni. Untung kasar dia berapa? Tengok. 10.23. 0.23. 10.23. 15.23. 100. Betul pandai. 10 10.23 bahagi dengan jualan 15.23. Masih darab dengan 100 sebab nak peratusan. So berapa jawapan dia? 67.17. 67.17. 67.17%. Okey. Okey, kalau 2017, Mama tunjuk yang satu je dulu 2017 nanti Mama nak suruh antum buat dah nanti. Lepas kelas ni. 2017, apa bahagi apa? 13.23. Kan?
Bagi dengan 17.96. Darab Lepas tu darab 100. Dapat berapa? Tolong kirakan sikit. 73.66. Cuba cakap pelan-pelan. Macam ni? 73.66. 73.66. Oh, 73.66. Betul Okey. Betul. Ni baru satu. Nak bagi mak senang nak tanda kan. Macam ni antum kira. Sini 2016, sini 2017. Nampak? Buat jalan kerja. Kemudian kita buat nombor 2. Dan seterusnya. Nombor 2 untung bersih. Tulis kat sini. Okey, boleh? Boleh? Yang ni Mama ada suruh buat ke lagi? Belum kan? Belum. Jadinya maka lakukanlah nanti ya. Baik ya. Mama tunjuk satu Jika maka. Okey. Berikan ulasan ringkas. Ni nanti kita belajar. Mama nak suruh kira je dulu. Boleh? Itu sahaja. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum Mak teruskan lagi ni? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Faham ke tak? Faham. Faham Faham semua? Bagus ni semua. Minta maaf, Mama kurang sihat sikit. So, semangat tu macam kurang lah sikit Kena bersemangat. Jadinya antum punya kerja, Mama nak minta antum selesaikan soalan nombor berapa? Nombor 2 tu Nanti kita akan terus dapat jawapan. Kita ringkaskan terus. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Nanti kita akan masuk nisbah pusing ganti stok pula ya. Okey. Lagi apa lagi? Pusing ganti stok. Ganti aset. Okey, Mama tulis kelas. Okey ni. Pusing kecekapan kos barang jual jap. Sekejap ni. Lepas ni kelas apa? Tak ada kelas, habis dah. Hari ni kelas apa? Lupa pula korang pergi solat Jumaat Pergi solat. Pergi solat? Pergi lah. Dah boleh pergi kan? Dah boleh dah. Dah boleh kan? Pergilah. Bukan ada had. Boleh ada had. Alah. Janganlah datang lambat. Saja je kan? Boleh pergi dah ke Mak? Kena halau. Boleh. Mana boleh pergi? Tak boleh. Tak kena halau kau. Bukan ada had je. Mana ada. Yelah. Kau nak buat baik kena halau. Boleh dapat. Sedih. Okey. Ni last tadi. Kalau kita nak tengok kecekapan. Mama masih lagi share ke skrin Mak Iman? Masih. Lagi. Dia kena daftar kalau solat Jumaat tu. Kena daftar Tak tahu je kot. Antum ni bukan pun. Serius tak boleh. Weh, kejam balon. Left lagi. Ni kejap Sabar. Siapa yang dah left? Siapa left? Kan ni betul dia left. Jangan left lagi. Okey. Kejap. Ambil lah sini. Sekejap. Pusing ganti stok. Dia punya ni adalah kos barang dijual. Ni nanti Mama tak ulang balik Kos jualan barangan. Kos jualan barangan dengan apa? Bahagi dengan apa? Kos jualan barangan bahagi dengan? Jap, tengok balik. Stok purata. Tak apalah. Ni dekat Ustaz 115 dia. Kalau Berapa je? 115. Okey. jualan bersih? Jualan bersih jumlah aset. Jumlah aset. Okey. Yang ni nanti kita terak Mama akan ni tapi tak adalah Mama nak ni. Saja untuk hari ni. Harapnya antum faham macam nak kira. Boleh?
Nanti kita buat soalan percubaan SPM lah pula. Okay, wah. Okay. So tak pergi Memang ramai je kat sekolah. Ready untuk pisah kepada nanti. Ready untuk? Memang. Ya. Ada Homework apa tadi? Homework? tak apalah, tak nak lah ulang. Nanti Mama masukkan lah. Baik. Okay. Record ni Mama masukkan lah dalam. Yang nombor 2 lah. Tahu lah nombor 2. Tapi Mak, record apa? Apa? Tak ada apa. End record. Oh, end record lah. Lupa pula. Mesti kena end kan. Dah tu je untuk hari ni. Terima kasih semua. Okay, semua berapa orang yang datang ni, Masya Allah. Bagus-bagus lah Antum ni. Antum kat muka, tunjuk sikit muka ni. Nak bagi dekat Mak Alim Fairul, tunjuk. Antum datang. Dah tidur dah. Semua tengok, buka lah video tu. Tengok sikit. Ya Allah, Bazi je tebuk. Buka lah sikit. Dia lagi. Mana lagi? Abi. Abi buku lonjong. Minum. Ya mocen tu. Rambut mahal lu Mocen. Aku ada. Mana sampai? Dia dah keluar. Rahman mana Rahman? Rahman ada. Mirul. Abi. Naufal macam tak ada kat situ. Streamer mana streamer. Tak ada Rahman. Belum lagi Rahman. Okey. Okey, Sofia. Lama. Apa ni macam hutang ni? Jumpa minggu depan Muka bi. Ni nanti semua potong rambut ni. Bye. Bye. Afwan, tengok bagus Sofia. Afwan. Kita orang boleh cakap Mak. Syukur Mak. Syukur Mak. Kita cakap lagi Mak. Tak cakap langsung. Lagi baik. Abi. Cakap syukur. Dan buka kan. Dah lah, bye-bye lah.